Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan sekelas dan juga Dr. Rabah. Kami dari kumpulan 10 iaitu hubungan dan aktiviti perdagangan dalam kalangan negara di rantau Asia Tenggara sehingga abad ke-19. Okey, kumpulan kami terdiri daripada yang pertama saya iaitu Muhammad Ali bin Razali. Yang kedua Michelina anak Milet, Muhammad Fahmi bin Abdul Wahab, Syasha Azmina binti Muhammad Adib. Yang kelima iaitu Nastazia May Timah binti Johan. Yang keenam Ahmad Faris bin Abdul Wahab. Dan yang terakhir Nazaratul Ain binti Rosli. Bahagian pengenalan iaitu saya Muhammad Alif. Saya akan menerangkan bahagian part pengenalan. Okey, untuk poin yang pertama ialah maksud Asia Tenggara ialah sebuah kawasan di bahagian tenggara Asia. Istilah Asia Tenggara ini juga mula digunakan dengan meluas semasa Perang Dunia Kedua dulu, yang meliputi negeri-negeri sebelah timur tanah besar Asia yang terdiri daripada semenanjung Indochina dan gugusan-gugusan Indonesia dan Filipina. Okey, poin yang kedua ialah kedudukan Asia Tenggara dikatakan sangat strategik kerana tamadun-tamadun utama seperti India dan Paris di bahagian barat dengan tamadun China di sebelah timur yang menghubungkan antara Lautan India dan Lautan Pasifik sebagai perhubungan antara tamadun tersebut. Okey, poin yang ketiga ialah pertempatan awal dan pusat kuasa sesebuah negeri terletak berhampiran dengan sungai. Okey, untuk poin yang terakhir bagi part pengenalan ini, pusat-pusat kuasa di rantau Asia Tenggara timbul dan membentuk rupa rantau tersebut yang mementingkan kawasan lembah dan kuala sungai-sungai besar yang mengalir dan kawasan gunung ke lembah dan laut seperti sungai Inwaradi dan sungai Saiwin di Myanmar. Selain itu, sungai Chao Phraya di Siam, sungai Mekong dan sungai Merah di Indochina, sungai Johor, sungai Perak dan sungai Muda di semenanjung Tanah Melayu. Seterusnya, aktiviti perdagangan sesama negara di Asia Tenggara sehingga abad ke-19. Yang pertama adalah kerjasama dari negara Thailand, Myanmar, Cambodia dan Indonesia. Sejak abad ke-15, negara tersebut mempunyai lebihan beras yang telah dijadikan barang ekspor dari awal, terutamanya dengan Jawa, Indonesia sebagai pengekspor utama. Yang kedua adalah Filipina. Pada abad ke-19, Filipina telah menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari Thailand dan Kemboja. Filipina berperanan sebagai pusat pengumpulan barang dagangan. Sebagai contoh, segala hasil sutera dan rempah ratus akan dikumpulkan dahulu sebelum dikirimkan ke negara lain. Yang ketiga adalah Thailand, Myanmar, Malaysia dan Indonesia. Pada abad ke-7, negara tersebut menumpukan hasil pengeluaran tempatan selain kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh rantau itu. Sebagai contoh, di Ayodhya di Thailand, Ayodhya merupakan satu pelabuhan yang terkenal tetapi juga sebagai pusat pengeluaran kawasan pedalaman rantau itu seperti hasil hutan dari Kemboja, Laos, Lanatai dan Pagan. Seterusnya adalah Samudra Pasai dan Sulawesi di Indonesia dan Melaka di Malaysia. Samudra Pasai dan Sulawesi, Indonesia dan Melaka, Malaysia menumpukan usaha masing-masing kepada tanaman rempah bagi Samudra Pasai dan Sulawesi atau kemudahan yang diperlukan para pedagang asing dari Melaka dan bergantung pada import bekalan makanan dari kawasan serantau yang lain. Dan yang terakhir adalah kerjasama dari negara Malaysia, Thailand dan Myanmar. Ianya berlaku pada pertengahan abad ke-15. Melaka merupakan pusat pasaran beras dan bahan makanan yang besar. Thailand dan Myanmar pula menghantar beras dan bahan-bahan makanan ke Melaka. Melaka juga menjadi tempat pertemuan para penjual dan pembeli bahan-bahan tempatan. Semua hasil laut dari Thailand dan Myanmar serta Selat Melaka dijual beli di Melaka. Salam sejahtera, pada hari ini saya akan membentangkan topik berkaitan barang dagangan yang diperdagangkan di Asia Tenggara sehingga abad ke-19.
Hubungan perdagangan sememangnya setelah wujud sejak abad ke-7 lagi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Bagi negeri Samudra Pasai dan Maluku, negeri-negeri ini merupakan negeri yang memperdagangkan hasil dagangan seperti lada, hasil-hasil laut seperti ikan dan biji timah. Bagi Adutya, Jawa dan Pegu pula, negeri-negeri ini pula merupakan negeri yang memperdagangkan bahan makanan utama seperti beras, ikan masin, garam dan hasil laut. Pada akhir abad ke-15, Pegu telah menghantar 15 hingga 16 buah jong, iaitu kapal layar China, dan 20 hingga 30 buah kapal kecil yang digunakan untuk memperdagangkan hasil dagangan ke Melaka, Pasai dan Pedir. Antara barang dagangan yang dibawa ialah beras, benzoin, lek, perak, permata delima dan kesturi. Bagi Siam pula, Siam telah menghantar 30 jong ke Melaka. Antara barang dagangan yang dibawa ialah beras, lek, benzoin, spanwood, gading, biji timah, perak, emas, benjana emas, tembaga merah dan kain. Siam telah dilihat sebagai negeri yang aktif dalam menjalankan aktiviti perdagangan apabila dilihat banyak menjalinkan hubungan perdagangan dengan negeri-negeri lain. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan tembikar sawan kalok yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan seperti beras, gula, minyak dan air. Tembikar ini telah digunakan untuk mengekspor bahan-bahan makanan ini ke kawasan Asia yang lain sejak abad ke-13 lagi. Adutya turut mengimport barang-barang seperti kain dari Gujarat dan lada dari Sumatera dan memasarkan barangan tersebut ke tanah besar China. Bagi Indonesia pula, barang dagangan adalah tertumpu kepada hasil pertanian seperti rempah ratus iaitu lada, tebu dan padi. Bagi Vietnam pula, Vietnam menawarkan kawasan pelabuhan sebagai tempat menjalankan perniagaan pengangkutan, tempat persinggahan kapal pedagang dan perahu. Vietnam turut terlibat dalam aktiviti memperdagangkan hasil pertanian dan kraftangan yang dihasilkan negara tersebut. Hal ini telah menyebabkan aktiviti perdagangan di kawasan rantau Asia adalah bercorak pengkhususan dalam hasil yang diperdagangkan mereka. Oleh itu, Asia Tenggara telah dibahagikan sebagai kawasan ekonomi yang menghasilkan barang dagangan mengikut keperluan antarabangsa dan tempatan. Saya akan meneruskan perbincangan kumpulan ini dengan akan menerangkan hubungan perdagangan di rantau Asia Tenggara. Yang pertama ialah hubungan Siam dengan Melaka. Hubungan kedua-dua negeri ini telah mewakili hubungan negeri maritim dan negeri pedalaman. Sebelum itu, terdapat konflik antara dua kuasa besar ini yang membuatkan hubungan dari segi politik yang tidak baik. Sultan Muzaffar Shah merupakan pemerintah Melaka yang kelima telah menghantar utusan ke Ayutthaya untuk menubuhkan perhubungan persahabatan dengan Siam. Ayutthaya merupakan pengimport beras, bahan makanan yang lain serta bahan-bahan dagangan dari kawasan pedalaman tanah besar ke Melaka. Yang kedua ialah hubungan Myanmar dengan Siam. Myanmar dan Siam merupakan hubungan yang penuh dengan konflik dan peperangan disebabkan ideologi politik Chakravartin dan Mandala masing-masing. Terdapat banyak peperangan antara Siam dan Myanmar, tetapi hubungan ekonomi mereka berkembang dengan pesat. Ayutthaya dan pelabuhan-pelabuhannya di sebelah barat iaitu di Teluk Tanah Serim dan Laut Atman merupakan pusat perdagangan hasil hutan Myanmar terutamanya setelah Myanmar memindahkan ibu kotanya dan Pegu ke Ava pada abad ke-17. Hubungan ekonomi ini berterusan sehingga penubuhan kerajaan India British satu abad kemudiannya. Seterusnya ialah hubungan Vietnam dengan China. Terdapat juga dua kumpulan yang agak penting iaitu rahib Buddha dan sekumpulan kecil para peniaga Cina yang berpengaruh. Hoi An merupakan pelabuhan untuk jong-jong Cina dan bot-bot tempatan.
Pelabuhan Hoi An merupakan gudang untuk barang-barang komoditi dari China dan Vietnam. Bandar Hoi An padat dengan penduduk, terutamanya orang Cina yang terlibat dalam kegiatan perdagangan antarabangsa. Semakin ramai imigran Cina tertarik dengan komuniti Ming Huang kerana suasana kegiatan perdagangan yang maju dan aktif. Selain itu, komuniti Ming Huang juga menarik perhatian para pedagang dari Jepun, negara-negara Arab dan Eropah. Akhirnya, terbentuk sebuah komuniti Cina yang besar di selatan Vietnam pada abad ke-18. Akhir sekali ialah hubungan Indonesia dengan seluruh Asia Tenggara. Aktiviti perdagangan ini telah diamalkan oleh Indonesia sejak zaman tradisional lagi, di mana wujudnya pelbagai hubungan perdagangan dengan pedagang asing. Jenis-jenis tanaman ini telah digantikan hasil hutan dan laut yang merupakan ekspor utama di Asia Tenggara pada zaman masa itu. Sekitar abad ke-15 telah sedikit berlaku transformasi ke arah perdagangan secara komersial akibat kedatangan kuasa barat seperti peranan Syarikat Hindia Timur Belanda. British dan Belanda bersaing antara satu sama lain untuk menguasai perdagangan rempah di Indonesia. Pengaruh Belanda diperkukuhkan melalui Syarikat Hindia Timur Belanda dan menumbuhkan pusat pentadbirannya di Betawi. Selain daripada perkara-perkara tersebut, pertukaran barangan dagangan di antara sesama negara di Asia Tenggara juga wujud. Hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa tokoh dan juga telah berlaku pada sekitar abad ke-14 dahulu. Contohnya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, para pedagang dari Coromandel dan Malabar telah memperdagangkan banyak jenis kain, termasuk jenis kain yang mahal harganya di Melaka. Mereka bertukar barang dagangan dengan para pedagang dari Sumatera untuk mendapatkan rempah ratus. Selain itu, wujudnya perhubungan dagang antara Terengganu dengan negara serupun seperti beberapa wilayah di Indonesia membuka ruang yang cukup besar untuk seni tekstil berkembang sebagai salah satu ekonomi terpenting di tanah Melayu pada masa tersebut. Pengaruh Islam menyebabkan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting di tanah Melayu sehingga menyebabkan ramai pedagang dari luar negara datang ke Terengganu. Raja Tua yang pernah datang ke Terengganu pada sekitar tahun 1725 mengatakan bahawa kegiatan perdagangan telah membawa kepada perkembangan jualan pakaian dan barang-barang perhiasan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Di samping itu, H. Clifford juga turut mengatakan bahawa hubungan perdagangan tekstil di antara Indonesia dan Terengganu telah berlaku pada sekitar abad ke-19, terutamanya dalam perusahaan kain Bugis. Kedudukan Terengganu yang strategik dari sudut geografi telah membuka peluang yang baik kepada para pedagang untuk terus menjadikan Terengganu sebagai destinasi utama. Dagangan tekstil telah membawa kepada pengukuhan hubungan serantau di antara sesama negara di rantau Asia Tenggara, iaitu Tanah Melayu dengan negara Indonesia. Oleh yang sedemikian, sudah terbukti bahawa negara-negara di rantau Asia Tenggara mempunyai hubungan dagangan yang baik dan juga wujudnya pertukaran dagangan di antara mereka. Pelabuhan utama kegiatan perdagangan dalam kalangan negara Asia. Selat Melaka. Selat Melaka menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi, pembangunan perniagaan dan perdagangan. Lokasi geografinya yang amat strategik di antara dua wilayah dan terlindung dari tiupan angin di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Selat Melaka juga berperanan sebagai pusat membaik pulih kapal-kapal dan memberikan perlindungan daripada tiupan angin monsun. Berikut merupakan peta Selat Melaka. Komoditi dan jenis barang dagangan. Barang dagangan India, Asia dan Tenggara China diklasifikasikan kepada 5 kategori, iaitu barang buatan yang telah siap, barang untuk kegunaan manusia, biji, hasil hutan dan hamba.
Gamat dan tripang yang dikeluarkan dari dasar laut Kepulauan Melayu. Barangan yang dikeluarkan daripada Asia Tenggara mendapat permintaan yang tinggi berlipat kali ganda di tanah besar China. Seterusnya rempah ratus seperti cengkeh, buah pala dan mesi. Barangan yang mendapat permintaan tinggi dari kalangan pedagang Arab, Parsi dan India. Seterusnya, lada hitam. Negara China sangat memerlukannya. Menjadi barangan yang tinggi permintaan di kalangan orang Asia dan Eropah. Okey, untuk part kesimpulan, yang pertama, perkembangan ekonomi dan politik berkait rapat dalam jatuh bangunnya sesebuah kerajaan yang mengamalkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, akibat daripada keadaan politik dalaman sesebuah kerajaan tidak stabil, keadaan inilah yang menyebabkan kuasa barat telah berjaya mengambil peluang campur tangan dalam pentadbiran yang bermatlamatkan untuk mengautkan keuntungan kekayaan ekonomi di Asia Tenggara secara besar-besaran ketika penghujung abad ke-19. Okey, yang terakhir, pihak barat telah menjajah kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara kecuali negeri Thai kerana kebijaksanaan pemerintah Raja Thailand yang bijak memainkan peranan dalam menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.